Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan 6 daripada Falsafah Isu dan Semasa, Seksyen 101 ingin membentangkan tentang penerapan falsafah insan serta falsafah alam sekitar dalam membentuk konsep insan sejahtera. Okey. Pertama sekali, pengenalan falsafah insan dan falsafah alam sekitar. So, ini adalah introduction lah untuk pengenalan falsafah insan dan alam sekitar. Okey, falsafah insan, moral atau akhlak berasal daripada bahasa Latin iaitu mores, yang bermakna maksud tingkah laku seseorang atau sekumpulan manusia yang bersifat praktikal. Okey, intipati konsep moral adalah hakikat atau realiti yang baik dan positif bagi manusia. Okey, falsafah alam sekitar pula, dari pandangan agama, alam merupakan ciptaan Tuhan dan salah satu objek yang mengandungi nilai batin dan metafizik tertinggi bagi umat manusia yang ingin mendekatkan diri dengan agama. Ilmu yang menumpukan kepada alam menuntut manusia agar menggunakan kebijaksanaan mereka sendiri semasa melakukan sesuatu tindakan berkenaan alam. Okey, seterusnya, analisis falsafah insan mengikut perspektif agama. Okey, falsafah Islam berlandaskan ajaran-ajaran agama, manakala falsafah insan pula diertikan sebagai falsafah yang berkhususkan mengenai kewujudan, sebab dan peranan manusia dengan dunia. So maksudnya falsafah insan ni dia lebih kepada logik, lebih kepada benda yang boleh masuk akal lah. Okey, dalam falsafah insan Islam terdapat empat perkara yang perlu dititikberatkan, iaitu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan alam, hubungan dengan manusia lain, dan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Seseorang insan ialah makhluk Tuhan yang sempurna dari aspek fizikal, akal dan mental. So maksudnya insan ni kita lah sebagai manusia. Terdapat juga beberapa kefahaman insan antara kalangan ahli falsafah Islam, iaitu insan sebagai manusia fizikal sahaja, fizikal dan mental, rohani sahaja, dan kesemua sekali, iaitu fizikal, mental dan rohani, jadi tiga. So kesimpulannya, insan dalam Islam memfokuskan pembinaan rohani diri, diikuti dengan pembaikan akhlak, mental dan seterusnya fizikal. Okey, insan ialah orang yang menyeimbangkan ketiga-tiga aspek, iaitu rohani, minda dan jasad dalam kehidupan mereka. Okey, seterusnya, falsafah insan mengikut agama Kristian. Ini untuk agama Kristian lah. Okey, iaitu agama di barat. Falsafah insan di barat dan ajaran agama Kristian pada zaman sekarang ni, zaman moden, seringkali tidak disamakan kerana falsafah insan dianggap sebagai perkara sekular daripada agama Kristian. Iaitu sekular ni maksudnya falsafah ni dia tak ada kena-mengena dengan agama pada zaman moden ni lah. Walau bagaimanapun, agama merupakan sumber asal kepada semua falsafah insan. So semua falsafah insan dia asalnya daripada agama, memang originate agama lah. Okey, falsafah Kristian berpendapat setiap perkara buruk yang berlaku pada manusia adalah balasan Tuhan atas kesombongan manusia. Salam sejahtera semua. Nama saya Natalie dan saya akan membentang tentang analisis falsafah alam sekitar menurut perspektif agama Islam dan agama Kristian. Falsafah alam sekitar merupakan ilmu yang menumpukan kepada alam, menuntut manusia agar menggunakan kebijaksanaan mereka sendiri semasa melakukan sesuatu tindakan berkenaan alam. Sebagai pengguna utama sumber alam, manusia harus menghormati alam sekitar. Falsafah alam sekitar juga merupakan salah satu cabang falsafah etika. Etika alam sekitar adalah kajian yang menekankan dua hubungan, yaitu nilai dan status moral antara manusia dengan persekitarannya, termasuklah benda yang bernyawa dan tidak bernyawa. Dari perspektif agama Islam, interaksi manusia dengan alam sekitar disebut berkali-kali dalam Al-Quran, disokong oleh hadis dan dijelaskan secara terperinci oleh para sahabat dan ulama. Manusia dengan alam sekitar ini boleh disimpulkan kepada interaksi yang lebih spesifik seperti interaksi antara manusia dengan Tuhan, interaksi sesama manusia, dan interaksi antara manusia dengan entiti lain. Dalam agama Islam, kebersihan dan kebersihan air sentiasa ditekankan
karena ia melambangkan kesucian. Begitu juga alam sekitar harus dijaga kebersihannya dengan larangan membuang sampah sembarangan, dan kesehatan manusia harus dipelihara dengan amalan kebersihan sebagai sebahagian daripada entiti penting dalam ekosistem alam sekitar. Islam juga sangat khusus tentang interaksi manusia dengan haiwan. Walaupun kebanyakan haiwan dimakan sebagai makanan dan dimanipulasi untuk kepentingan manusia, interaksi harus kekal dalam situasi yang positif. Dari perspektif agama Kristen pula, dengan adanya amanah dari Tuhan untuk menjaga segala jenis ciptaan di bumi, manusia harus memikul tanggung jawab menguruskan bumi dengan baik, dan secara langsung ianya dapat menghalang manusia daripada melakukan sebarang perbuatan yang boleh menjejaskan alam sekitar. Setiap penganut agama Kristen perlulah memahami dan mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan berkaitan dengan alam semula jadi. Kuasa yang dimiliki manusia atas bumi haruslah seiring dengan pemerintahan yang baik yang berusaha untuk melindungi dan menjaga alam sekitar yang tercinta. Terdapat beberapa konsep yang dinyatakan dalam agama Kristen dalam menjaga nilai dan etika alam sekitar. Antaranya termasuklah konsep stewardship, dan menurut Nurhibah Hassan Zawawi, konsep stewardship bermaksud manusia ialah wakil Tuhan yang diberikan tanggung jawab bagi menguruskan seluruh ciptaan Tuhan di atas muka bumi ini. Hal ini bermaksud tanggung jawab yang diberikan itu merupakan satu amanah kepada setiap manusia supaya menguruskan seluruh ciptaan Tuhan di atas muka bumi ini dengan baik. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya kita akan mendengar daripada Matthew yang akan menjelaskan tentang komponen alam sekitar dan falsafahnya menurut agama Hindu dan agama Buddha. Terima kasih. Hai, nama saya Matthew dan saya akan membentangkan tentang komponen alam sekitar, falsafah alam menurut agama Hindu dan agama Buddha. Komponen alam sekitar adalah mengenai bidang falsafah sekunder yang terdapat dalam bidang-bidang yang terasing. Ia adalah satu persoalan terhadap konsep-konsep dan masalah-masalah teoretikal yang terdapat dalam falsafah tersebut. Selain itu, ia menggunakan bidang epistemologi dalam kajian falsafah. Alam sekitar adalah aspek kewujudan dan metodologi dalam bidang ini bagi menyediakan kaedah untuk digunakan dalam kajian. Perkembangan alam sekitar ia muncul sejak awal lagi. Ia sejak tamadun Greek. Tokoh Aristotle mengenal pasti tentang keperluan untuk satu pemerhatian terhadap biologi dan geologi. Bagaimanapun beliau tidak berminat untuk melindungi alam semula jadi. Dalam falsafah menurut agama Hindu, ia mengajar penganutnya untuk menerima satu bentuk pandangan alam yang tersendiri. Ianya dengan menerima doktrin kesatuan wujud, penganutnya tidak boleh bertindak sesuka hati terhadap alam sekitar. Mereka juga beranggapan bahwa manusia juga merupakan sebahagian daripada alam semesta keseluruhan dan bukan satu komponen yang berasingan. Bagaimanapun, menurut falsafah bagi agama Buddha, mereka mempunyai persepsi yang tersendiri di mana walaupun agama ini dilihat lebih memberikan penekanan kepada persoalan moral manusia, penganutnya mempercayai bahwa alam ini adalah hidup walaupun pada pandangan manusia ia tidak bergerak. Mereka juga mengajar penganutnya supaya sentiasa berkelakuan baik demi mengelakkan berlakunya perubahan alam secara drastik. Sekian dan terima kasih. Sekarang kita masuk pada konsep insan sejahtera. Konsep insan sejahtera terdapat 3, yaitu konsep insan sejahtera dalam falsafah pendidikan kebangsaan, konsep insan kamil, dan juga kedudukan manusia dalam pandangan Al-Quran. Saya akan membentangkan
konsep insan sejahtera dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Konsep insan sejahtera dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Definisi bagi konsep ini ialah tujuan pembangunan insan adalah untuk melahirkan manusia yang seimbang dan harmoni dalam semua aspek kemanusiaan. Okey, terdapat 3 unsur penting dalam konsep ini. Yang pertama ialah pembangunan jasmani. Individu akan menyedari manfaat kesihatan fizikal dan juga boleh menggunakan semua bakat dalam kemahiran teknikal, sosial serta menggunakan kebolehan kecergasan fizikal untuk membantu masyarakat. Unsur yang kedua ialah pembangunan emosi dan rohani. Emosi yang ditunjukkan dapat mengajar pembaca untuk menghargai emosi masing-masing, bijak menangani emosi dan juga memanfaatkannya dengan perilaku yang tidak melanggar norma kehidupan. Unsur rohani merangkumi elemen-elemen seperti keyakinan kepada terhadap Tuhan, kepercayaan beragama, penjiwaan nilai-nilai bermoral dan juga asasi bermasyarakat serta berbudi pekerti mulia. Unsur ketiga dalam konsep insan sejahtera dalam falsafah pendidikan kebangsaan ialah pembangunan intelek. Okey. Dalam pembangunan intelek ni penguasaan 3M iaitu kemahiran membaca, menulis dan juga mengira adalah salah satu daripada usaha falsafah pendidikan kebangsaan. Perkembangan unsur intelek juga memberi tumpuan kepada penguasaan kemahiran untuk memperoleh, meningkat dan juga menyebarkan ilmu dan dapat berfikir secara kritis dan kreatif iaitu KWKK, serta dapat memanfaatkan ilmu dan kemahiran untuk diri sendiri dan juga orang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farni Islam bin Muhammad Sharif. Hari ini saya akan terangkan tentang konsep insan kamil. Okey, insan kamil berasal daripada bahasa Arab di mana al-insan membawa maksud manusia dan al-kamil pula bermaksud sempurna. Insan kamil membawa konsep manusia yang sempurna adalah sempurna dalam hidupnya dan individu itu diibaratkan sempurna dalam hidupnya jika memenuhi kriteria atau peraturan tertentu. Okey, Ibnu Arabi menjelaskan bahawa sifat di mana manusia yang sempurna dari segi bentuk dan pengetahuan ini datang daripada Allah sendiri dan sempurna melalui hakikat Muhammad. Abdul Karim Al-Jili pula mengatakan insan kamil adalah Nabi Muhammad SAW dan contoh manusia yang sempurna. Menurutnya, insan kamil adalah wajah Allah SWT dan beliau telah membahagikan insan kamil kepada 3 peringkat, iaitu yang pertama pada tahap awal ialah Al-Bidayah, tahap pertengahan ialah At-Tasawwud dan tahap yang terakhir sekali iaitu Al-Khitam. Okey, seterusnya saya akan menyentuh tentang kedudukan manusia dalam pandangan Al-Quran. Manusia atau insan dalam bahasa Arab berasal daripada perkataan An-Nisa yang membawa maksud boleh didekati atau berkawan dengan orang lain. Daripada perkataan ini lahirlah perkataan insaniyah dan insani yang memberi maksud berperi kemanusiaan dan kemanusiaan. Seterusnya, manusia dalam istilah Al-Quran merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dan memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia diciptakan untuk mengenal Allah dan menyembahnya dan dijadikan sebagai khalifahnya di bumi. Manusia juga diciptakan untuk membawa amanah yang sangat besar dalam kehidupan, iaitu amanah taklif dan tanggungjawab dan untuk diuji dengan bermacam-macam ujian untuk menghadapi hari esok. Implikasi penerapan falsafah insan dan falsafah alam sekitar. Yang pertama, falsafah insan membangun negara. Seperti mana yang kita sudah dengar di slide sebelum ini, masyarakat dengan penerapan falsafah insan dapat melahirkan masyarakat yang sihat jasmani yang menghasilkan kerja yang berkualiti. Maka masyarakat berkualiti dalam semua aspek pekerjaan sehingga mampu berdaya saing di peringkat yang global. Seterusnya, masyarakat yang harmoni. Penerapan falsafah insan dari aspek emosi dapat melahirkan
melahirkan masyarakat yang harmoni dengan memupuk perpaduan. Semangat ini boleh diintegrasi melalui nilai seperti baik hati dan hormat menghormati. Maka rakyat negara bersatu padu tanpa mengira warna kulit ataupun bangsa. Selanjutnya, masyarakat mampu berfikir dengan kritis serta mempunyai pelbagai idea kreatif dan inovatif. Rakyat mampu menghasilkan produk atau servis yang meningkatkan pengeluaran negara. Selanjutnya, penerapan falsafah alam sekitar. Yang pertama, implikasi penerapan falsafah alam sekitar mampu memelihara alam manusia. Hal ini kerana manusia menjadi prihatin dalam memanfaatkan semua sumber alam di sekelilingnya, sama ada secara fizikal serta mengagumi keindahan alam secara batin. Masyarakat yang menyayangi alam akan mengelak berlakunya pencemaran alam dan bencana alam dapatlah diatasi. Seterusnya, penerapan falsafah alam sekitar juga dapat membantu manusia beribadah. Contoh seperti umat Islam yang menggunakan kaedah cerapan bulan menentukan tarikh bulan untuk berpuasa ataupun bulan hari raya. Selain itu, falsafah alam sekitar ini juga dapat mengingatkan manusia bahawa alam seharusnya dihormati kerana kedua-duanya, yakni manusia dan alam sekitar, kedua-duanya ciptaan Tuhan. Akhir sekali, penerapan falsafah alam sekitar dapat meningkatkan kesedaran tentang alam. Manusia memahami punca dan implikasi bencana alam yang berlaku di sekelilingnya. Oleh itu, manusia akan sedar betapa pentingnya melindungi alam ini daripada kerosakan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hussein. Saya akan membentangkan tentang peranan pendidikan Islam dalam penerapan pembangunan model insan. Pendidikan Islam adalah suatu proses mendidik dan melatih akal, jasmani, rohani dan emosi manusia berdasarkan sumber wahyu, Al-Quran dan Sunnah, pengalaman salaf al-salih serta ilmuwan muktabar untuk melahirkan insan soleh yang mampu memikul tanggungjawab khalifah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas manusia supaya mengimarahkan alam ini untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah nomor 1, tasawur Islam sebagai pembimbing, menjelaskan keseluruhan prinsip-prinsip asas Islam secara benar dan lengkap sehingga sebati dalam diri orang yang memahami. Nomor 2, manusia sebagai pelaku pembangunan, tidak menjadi pembangunan sebagai suatu kewajipan sehingga mendatangkan keburukan pada diri. Nomor 3, alam roh, dunia dan akhirat sebagai skala waktu pembangunan. Usaha manusia di dunia dalam mengejar dan mencapai pembangunan hanyalah semata-mata untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Nomor 4, ilmu fardu ain sebagai kerangka pembangunan. Ia juga dilihat sebagai kerangka asas kepada manusia dalam melaksanakan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 5, ibadah sebagai kaedah pembangunan. Setiap umat Islam telah membuat perjanjian dengan penciptaannya, yaitu kalimah syahadah, sekaligus mengaku sebagai hambanya, disertakan dengan perbuatan yang dikira sebagai ibadah. Nomor 6, sumber alam sebagai peralatan pembangunan. Sumber alam ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kegunaan manusia. Hal ini melibatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 7, keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai matlamat akhir pembangunan. Kaedahnya mestilah ikhlas dalam setiap amalan, mematuhi segala perintah dengan bersungguh-sungguh. Sifat masmuhah dikikis sehabis mungkin daripada dirinya. Seterusnya ialah peranan sosiologi dalam pendidikan alam sekitar. Peranan ini terbahagi kepada 3, iaitu ibu bapa, guru dan pihak sekolah serta media massa. Ibu bapa mengamalkan 3R, iaitu reuse, recycle dan reduce dalam kehidupan seharian agar anak dapat mencontohinya. Amalan ini dapat membuka mata seseorang insan dalam membangun dengan nilai kehidupan yang penting. Guru dan pihak sekolah mengimplementasikan lebih banyak ilmu berkaitan kepentingan alam sekitar dan ekosistem dalam pendidikan formal ataupun mengadakan expo dan kempen cipta alam sekitar untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan murid-murid. Media massa boleh menyebarkan maklumat yang berkaitan kepentingan
alam sekitar melalui berita, dokumentari, lagu dan bentuk-bentuk media yang lain. Kesimpulannya, falsafah insan dan alam sekitar amat penting dalam membentuk seseorang manusia dalam masyarakat. Ilmu ini harusnya dipupuk sejak kecil lagi oleh ibu bapa. Pendidikan agama juga haruslah diterapkan dalam pembangunan individu dan masyarakat. Pendidikan sains dan teknologi juga adalah penting dan harus dipelajari agar melahirkan masyarakat yang mengetahui kepentingan alam sekitar dalam kehidupan. Semua pihak haruslah berkolaborasi dalam menerapkan nilai penting dalam pembangunan modal insan untuk kesejahteraan semua.